Oke, baiklah pelajar. Sekarang kita teruskan untuk perbincangan bahagian B ya, iaitu dalam bahagian B soalan daripada cikgu ada dua, iaitu yang pertama untuk modul teks dan yang kedua untuk modul manipulasi image ya, image grafik. Oke, kita lihat soalan bahagian B yang pertama, iaitu daripada modul teks ya. Berdasarkan Rajah 7, terangkan penggunaan teks daripada aspek, muka taip dan juga format teks. Baiklah pelajar, sebelum cikgu terangkan cara penulisan jawapan, cikgu ingin bawa pelajar lihat semula ya, apa yang telah kita pelajari dalam muka taip dan juga format teks. Okey, kita telah mempelajari 4 jenis muka taip iaitu serif, sans serif, dekoratif dan juga script. Ya, jika serif, tulisannya mempunyai ekor atau lengkungan. Sans serif, tiada ekor atau lengkungan pada hujung. Dekoratif, dia mempunyai hiasan ataupun gaya ya pada tulisan tersebut. Dan skrip pula dia menyerupai tulisan tangan. Kebiasaannya dia tulisan jenis bersambung dan tidak formal. Okey, untuk jenis format teks pula, yang ini pelajar selalu terkeliru ya, cikgu tengok. Jika huraikan format teks, pelajar boleh sentuh daripada 7 aspek ini ya, sama ada jenis font, saiz font, gaya font, jarak font, cases, warna dan kesan khas. Dan setiap format teks ini, dia mempunyai jenis-jenisnya. Okey, jadi kadang-kadang pelajar tersilap dengan jenis-jenis setiap format teks dan juga format teks yang utama ini ya, 7 format teks ini. Okey, sekarang kita lihat contoh penulisan skema jawapan. Okey, kita lihat yang pertama, muka taip yang digunakan. Okey, jadi cara penulisan jawapan pelajar boleh tulis seperti ini ya. Pertama, muka taip jenis serif. Nyatakan apa muka taipnya, jenis serif, digunakan pada perkataan elakkan bersalaman. Okey, jadi pelajar kena pertama nyatakan jenis muka taip tersebut dan berikan contoh. Jadi dapat 2 markah. Jadi untuk soalan ini dia minta 2 dan setiap jawapan membawa 2 markah. Sebutkan jenis muka taip dan sebutkan contoh. Di sini cikgu berikan semua contoh skema jawapan untuk keempat-empat jenis muka taip. Okey, contoh yang kedua, muka taip jenis sans serif digunakan pada perkataan bersama mencegah COVID-19 ataupun pada perkataan jaga jarak sosial. Yang ini ya. Okey, yang ketiga, muka taip jenis dekoratif digunakan pada perkataan patuhi SOP. Okey, ni ya, jika kita lihat dia jenis dekoratif ya, dia mempunyai hiasan-hiasan. Dan juga yang kedua, contoh kita boleh lihat pada amalkan etika batuk yang betul. Jadi untuk contoh ini, pelajar boleh berikan satu sahaja contoh. Tapi jika pelajar ingin berikan lebih daripada satu contoh pun, masih diterima. Okey, dan untuk contoh yang keempat, muka taip jenis skrip digunakan pada perkataan kerap membasuh tangan ataupun hashtag duduk rumah. Okey, jadi kita nampak muka taip jenis skrip ni dia seperti tulisan tangan dan juga kebiasaannya dia condong ya, skew, telik. Okey, kita lihat soalan B, format teks yang digunakan. Okey, jadi seperti yang cikgu tunjukkan dalam nota tadi ya, nota yang telah cikgu berikan sebelum ini, format teks ni dia ada 7. Jadi pelajar kena pilih sekurang-kurangnya 3 ya, sebab soalan tu membawa 6 markah. Jadi satu format teks yang diterangkan akan membawa 2 markah. Okey, jawapannya pelajar boleh tulis secara ringkas, namun demikian kena mempunyai keywords ataupun isi yang dikehendaki. Contoh. Okey, contoh yang pertama, format teks jarak font. Pelajar kena nyatakan apa format teksnya. So, jarak font. Jenis apa dalam jarak font itu? Dia ada kening, leading ya dan sebagainya. Jadi, jarak font iaitu kening. Digunakan pada perkataan COVID-19. Ya, kening ni dia huruf itu mempunyai jarak ya, jarak di antara huruf. Okey, yang kedua, format teks gaya font iaitu underline digunakan pada perkataan pakai pelitup muka. Okey, jika kita lihat pakai pelitup muka ni dia mempunyai garisan ya, iaitu gaya font underline. Pelajar juga boleh memberikan contoh yang lain. Contohnya gaya font iaitu
gaya font iaitu apa lagi ya yang ada di sini bold ya, iaitu bold digunakan pada bersama mencegah COVID-19 ya, iaitu ditebalkan ya bold. Okey. Format teks cases ya, cases iaitu uppercase digunakan pada perkataan kita jaga kita ya, itu semua huruf besar. Selain itu, kita boleh juga lihat cases di sini yang digunakan ialah jenis sentence case ya. Amalkan etika batuk yang betul, iaitu setiap huruf ataupun abjad pertama dalam perkataan menggunakan huruf besar ya, sentence case. Okay, yang keempat, format teks kesan khas iaitu glow digunakan pada perkataan kerap membasuh tangan. Okey, kita lihat di sini dia ada cahaya ya berwarna putih pada tulisan tersebut ya, iaitu glow. Selain itu, pelajar juga boleh tuliskan format teks kesan khas iaitu bevel digunakan pada perkataan bersama mencegah COVID-19. Okey, jadi itu adalah contoh skema jawapan untuk soalan yang pertama. Kita lihat soalan yang kedua iaitu manipulasi image. Okey, Rajah 8C disunting daripada image Rajah 8A. Okey, ini Rajah 8B, ini Rajah 8A dan Rajah 8C adalah hasil image yang telah disunting. Jadi apa yang kita lihat dalam Rajah 8C ini, image kereta dalam Rajah 8A dipindahkan masuk ke dalam image Rajah 8B, kemudian ditambah dengan text building cars people first. Okey, jadi pelajar perlu terangkan perubahan yang berlaku. Okey, jadi kita lihat skema jawapannya. Yang pertama, memindahkan image kereta daripada Rajah 4A ke dalam Rajah 4, bukan Rajah 4 ya, daripada Rajah 8A ke dalam Rajah 8B, membawa skor 5 markah. Jadi langkah yang pertama, pelajar kena bermula dengan ayat ini ya, aktifkan image Rajah 8A. Sebab kita lihat di sana dia ada dua rajah ya, Rajah 8A, 8B. Jadi kita kena pilih dahulu rajah pertama yang kita ingin sunting ya, buat penyuntingan. So, aktifkan Rajah 8A, pilih polygonal lasso tool, klik setiap bucu image. Okey, kita klik setiap bucu image kereta pada Rajah 8A ini sehingga titik awal dan akhir bertemu. Kemudian, pilih Move Tool, klik dan seret. Kita klik dan seret image kereta yang telah dipilih tadi ke dalam Rajah 8B. Okey, susun kedudukannya seperti dalam Rajah 8C. Jadi, pelajar dapat 5 markah untuk setiap langkah tersebut ya. Langkah 1, 1 markah, 2, 3, 4 dan 5. So, 5 markah. Kita lihat soalan yang kedua. Menghasilkan dan menyunting teks seperti dalam Rajah 8C. Ya, seperti dalam Rajah 8C. Okay, langkah pertama, pilih Type Tool ataupun Horizontal Type Tool. Klik sekali pada bahagian atas image kereta. Okay, kita klik sekali seperti dalam Rajah 8C. Typekan Building Cars People first. Okay, pelajar kena tuliskan ya, kena nyatakan apa perkataan yang di-type sebab dia membawa satu markah. Okay. Okay, kemudian ubah suai saiz font, jenis font dan warna font seperti dalam Rajah 8C. Kita tidak huraikan dengan lengkap sebab markahnya hanya 5. Okey, kemudian langkah keempat, dui-klik layer text. Pada tertingkap layer style, pilih stroke dan glow serta ubah suai parameternya. Dan yang terakhir, klik butang OK. Okey, jadi kebanyakan pelajar tersilap ya. Klik butang OK ni, kebanyakan pelajar menulis klik butang commit. Itu bukan ya. Untuk commit tu adalah untuk transform and adjust ya. Control T tu ya. Lepas kita buat transform and adjust, baru kita klik butang commit, tanda right tu ya. Tapi untuk tertingkap layer style, kita akan klik butang OK. Okey pelajar, jadi cikgu tunjukkan sedikit di dalam Photoshop. Okey, ni ya tadi Rajah 8A, Rajah 8B. Okey, langkah pertama tadi pelajar boleh pilih. Okey, pilih polygonal lasso tool dan klik pada setiap bucu kawasan image. Klik dengan cantik lah ya, cikgu tunjuk dengan cepat. Okey, klik setiap bucu kawasan image yang dikehendaki. Okey.
sehingga titik awal dan akhir bertemu. Kemudian pelajar akan pilih Move Tool dan klik dan seret imej yang telah dipilih ke rajah dalam seperti 8. Okey, 8 C. Okey, untuk kecilkan imej ni pelajar tidak perlu terangkan, tapi jika pelajar terangkan, dia juga boleh membawa markah ya sekiranya markah kurang. Okey, kemudian pelajar akan pilih Type Tool dan klik sekali di atas kawasan imej. Okey, pilih warna yang dikehendaki, contoh warna putih. Okey, klik OK dan typekan Building Cars People First. Okey. Kemudian klik Layer Text. Pelajar kena ubah suai jenis style iaitu Outer Glow dan juga apa tadi tu ya, shadow. Okey, kemudian klik butang OK. Jadi hasil akhirnya nanti, okay, pelajar stroke ya, maafkan cikgu tadi, pelajar akan dapat seperti ini. Okey, jadi itu sahaja untuk soalan bahagian B daripada bahagian cikgu. InsyaAllah kita akan mulakan semula kelas kita untuk modul audio pada minggu hadapan. Jadi sekian, terima kasih. Cikgu harap pelajar akan salin semula contoh skema jawapan ini di dalam buku latihan atau buku nota masing-masing untuk kegunaan pada masa akan datang. Jadi sekian saja sesi PDPR kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.